Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Tiga orang je ni eh. 3 orang ke 30 ni? 3 orang. Okey, boleh dengar eh? Boleh nampak, boleh dengar. Boleh. Okey. Yuki, boleh. Mia? Boleh. Okey. Jadi untuk sebenarnya penting ni petang ni elektromagnet ni bab yang keempat ni memang kena apa? Memang kena faham betul-betul. Okey, lewat. Tak apalah, lewat pun. Okey. Jadi sebelum kita tengok 4.2, kita kena faham dulu 4.1 4.1 hari tu tentang apa? Ha, 4.1 tentang apa? Ada yang ingat? 4.1 medan magnet. Okey, yang medan magnet maksudnya medan apa yang ada satu istilah dipanggil medan apa yang terhasil 4.1. 4.1. Kalau kamu tak dapat ingat 4.1 yang hari ni sia-sia je lah kamu join ni. Tu maksud saya tu. 4.1 yang lain tu 4.1. Dia tengok balik. Kalau kamu tak dapat 4.1, jangan mimpi boleh faham ni 4.2 ni dia berkait rapat. Okey, tangan kiri Fleming. Okey, tangan kiri Fleming. Tak apalah, itu tentang peraturan je lah. Maksudnya 4.1 tu dia punya main point dia apa? Dia punya main point. Medan elektrik, astagfirullahalazim, medan elektrik tingkatan 3. Medan elektrik tingkatan 3. Kita sekarang tajuk elektromagnet. Tak apa. Okey. Bila salah baru tahu kan? Bila salah baru terasa, baru tahu. Kalau tak salah, manakan terasa kan? Okey. Okey, 4.1 ni saya undur balik sebab memang kamu kena faham lah 4.1 ni. Lepas ni baru kita tengok 4.2. 4.1 kamu belajar yang pertama ada sumber kuasa. Ada bateri kan? Betul? 4.1 cuba kamu tengok litar dia. Semua ada bekalan kuasa. Kan? 4.1 semua ada bekalan kuasa. Maksudnya ada bateri. Dan bila ada bateri maksudnya ada arus yang mengalir. Maknanya arus dibekalkan. Betul? Arus dibekalkan. Ada bateri, ada bekalan kuasa, adalah arus dia. Bila ada arus maka kita belajar ada satu, bila arus mengalir melalui konduktor ni bekalan kuasa, arus mengalir melalui konduktor ni, maka ada medan elektrik yang ada medan magnet. Ingat bukan medan elektrik. Ada medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor yang ada arus tu di keliling dia lah.
Di keliling dia ni. Okey, jadi saya ulang balik. Ada bekalan kuasa, ada bateri ni, maka ada arus. Bila ada arus, maka dia lalu konduktor ni, maka di keliling konduktor tu ada medan magnet. Di keliling konduktor. Medan magnet di keliling konduktor tu, dia akan berinteraksi ataupun bergabung dengan medan magnet kekal. Ini magnet magnadur ini dipanggil juga sebagai magnet kekal ni, atas bawah ni. Jadi bila ada magnet macam ni, maksudnya dia pun ada medan magnet dia sendiri kan. Jadi medan magnet yang dihasilkan oleh di sekeliling konduktor tu bergabung ataupun berinteraksi dengan medan magnet kekal tu menghasilkan medan lastik. Medan lastik. Bila menghasilkan medan lastik, kamu belajar itu menggunakan petua tangan kiri. Petua ataupun peraturan tangan kiri Fleming. Peraturan ke petua? Tak kisahlah. Okay, tangan kiri Fleming, kamu dapat tentukan ke mana konduktor ini melompat. Petua. Okay, thank you. Petua. Kamu dapat tentukan ke mana konduktor itu bergerak ataupun teranjak daripada tempat asal dia, sama ada kanan ataupun kiri lah dalam gambar ni. Okay? Jadi itu yang kamu belajar sebelum ni. Itu secara keseluruhannya lah. Gitu. Tapi apa beza dengan 4.2? Saya suruh kamu baca minggu lepas tu, masa yang orang JKT exam tu. Ada baca ke ni? 4.2. Apa beza dengan 4.2? Berbanding dengan yang saya terangkan tadi tu 4.1. Apa beza dia? Beza yang paling ketara lah. Kamu tak payah baca sampai habis pun, kamu belek-belek pun kamu tahulah beza dia. Kalau tak dapat gambaran overall, tak susah ni mau faham ni. Kena bezakan 4.1 dengan 4.2. Okey? Kena tahu bezakan. Jadi menggunakan 4.2 nanti dia ada petua tangan kanan Fleming. Tapi itu kemudian lah. Itu kemudian. Maksud saya, idea dia apa yang paling terbeza antara 4.1 dengan 4.2. Itu persoalan dia. Jadi kita tengok 4.2, tajuk dia adalah arohan elektromagnet kan. Arohan elektromagnet 4.2. Ada guna bukan galvanometer, galvanometer. Galvanometer. Ada guna galvanometer. Yelah, galvanometer, betul lah tu. Tapi saya sebutlah 4.1 kita ada bekalan kuasa. Mana saya punya ni. Okey, 4.1 ni kita ada bekalan kuasa. Maksudnya ada bateri. Kita supply current, kita bagi current. Kita bagi current pada sistem tu. Tetapi 4.2, cuba kamu tengok 4.2. Ada ke bateri dalam gambar rajah apa-apa litar 4.2? Cuba tengok. Nah, 4.2 ada bateri kah? Tiada. Tiada kan? Jadi apalah tujuan dia mau belajar? Itulah tujuan dia, itulah tajuk dia. Tajuk dia adalah arohan elektromagnet. Maksudnya dia tak perlu bateri. Kamu yang kena jadikan sesuatu, buat sesuatu supaya ada arus. Arohan, tahu arohan dalam bahasa Inggeris dia sebut sebagai induce. Induce maksudnya ada sesuatu yang menghasilkan arus. Dia bukan terjadi sebab ada bateri. Dalam kes ini tak ada bateri, tapi kita mahu hasilkan arus. Itulah beza paling besar antara 4.1 dengan 4.2. Boleh faham?
Kamu kena tahu dulu dia punya apa ni? Dia punya perbezaan yang kamu sudah belajar dengan yang akan kamu belajar. Baru kita rasa puas hati bah. Ni sekarang ni situasinya tak ada bateri. Sebelum ni ada bateri. Jadi sekarang tak ada bateri. Jadi sekarang ni kita akan hasilkan arus dalam litar yang tak ada bateri. Okey, dalam litar yang tak ada bateri, tak ada bekalan kuasa. Dan kita kena belajarlah macam mana nak tahu arah arus, macam mana arus boleh terhasil. Okey, itulah tajuk 4.2. Okey, boleh? Harap boleh. Harap boleh lah. Harap boleh dipahami lah. Okey. Okey. Jadi, macam mana mau hasilkan arus elektrik? Okey. Jadi, untuk 4.2, kita tak panggil lagi arus elektrik Kita panggil arus arohan. Buat catatan. Dalam tajuk arohan elektromagnet ni, dia ada perkataan arohan. Kalau arus arohan. Kalau DGE arohan. Sebab apa? Sebab dia teraruh. Bila teraruh, maksudnya dia tak dihasilkan daripada bateri. Kita yang buat dia. Kita yang hasilkan dia. Itu maksudnya arohan. Dia tak ada dengan sendirinya lah. Okey. Jadi persoalan dia macam mana arus boleh terhasil daripada sistem yang tak ada bateri. Itu kamu belajar tingkatan 3. Tingkatan 3 sudah kamu belajar ni. Form 3 tidaklah banyak, tapi kamu sudah belajar di tingkatan 3. Dia punya intro dia. Dalam buku teks kamu dia tak ada banyak intro. Arus arohan elektromagnet ni kalau kamu perasan, ada gambar gitar terus aktiviti. Dia tak ada banyak intro sebab intronya kamu belajar di tingkatan 3 lah kalau tak silap saya. Tingkatan 3 yang kamu belajar dulu tu tenaga yang boleh baharu, tenaga yang tak boleh baharu. Lepas tu dia ada generator tu, kamu belajar apa tu yang tenaga hidroelektrik, macam mana generator itu menghasilkan arus elektrik. Tu form 3 yang belajar dulu. Okey. Jadi untuk hasilkan arus, maka kita kena gerakkan, macam dalam aktiviti ni kita gerakkan konduktor ni. Kita kena bagi gerakan baru ada arus. Kalau 4.1 kita bukan bagi gerakan. Arus itu yang menggerakkan objek kan. Itu 4.1. Ada arus maka konduktor itu melompat, bergerak. Tetapi 4.2 kita yang gerakkan dulu, baru ada arus mengalir dalam litar. Okey. Itu dia punya idea dia lah 4.2 ni. Bismillah. Okey, persoalan dia tadi sudah jawablah. Macam mana arus boleh terhasil? Contohnya dalam aktiviti ni. Okey, sebenarnya kamu ada belajar di tingkatan 3, kamu gerakkan satu konduktor tu dalam satu medan magnet kekal lah. Jadi dalam aktiviti ni dia disambung wayar semua sekali. Okey, ini dia panggil konduktor Okey, konduktor ni digerakkan ke atas, ke bawah. Ke atas, ke bawah baru ada arus Kalau kamu gerakkan ke CD ni secara selari dengan medan magnet pada antara magnet tu dia ada medan dia. Okey, kalau gerakkan selari maksudnya gerak ke C, gerak ke D, dia tak ada arus terhasil lah. Dia kena secara dia panggil memotong. Ni memotong garisan medan, ini garisan medan magnet. Okey. Gerakan itu mesti memotong dia secara sama ada berserenjang ataupun bersudut lah, kena memotong. Okey.
Memotong baru ada arus mengalir. Okey. Jadi ini adalah ada aktiviti dia. Kalau di sekolah memang kita buatlah aktiviti ni. Boleh nampak sikit dia punya kesan dia. Memang ada arus mengalir. Kalau ke C, kalau kamu gerakkan ke C, ke D tak ada arus mengalir, kosong. Sebab dia tidak memotong medan magnet. Okey. Boleh setakat tu. Dapat idea dulu pun rasanya okey lah, dapat idea dia lah. Boleh kan? Okey. Jadi yang ini kalau ini kalau kita ada satu dawai ataupun satu konduktor sahaja. Kalau kita ada gegelung yang sebelum ni dipanggil solenoid pun sama jugalah. Kita tengok macam mana solenoid. Ni. Ini pun tingkatan 3 ni ada aktiviti dia kalau tak silap saya ni. Form 3 kamu ada dalam buku teks ni ada ni. Tak tahulah kamu buat ke tidak ni, dia makmal. Okey. Kalau konduktor tu bergelung ni. Bergelung ni maksudnya gelung lah, gelung. Buat banyak-banyak lilitan tu. Okey, konduktor tu bila digulung dia panggil solenoid. Okey. Yang kita akan gerakkan adalah magnet. Jadi kalau magnet ini kita gerakkan masuk ataupun gerakkan keluar, maka ada arus mengalir. Jadi kalau ada konduktor single, satu keping, satu utas dawai saja, kita gerakkan dia saja ke atas bawah, maknanya magnet tu kekal. Magnet tak payah gerak. Tapi kalau kita ada gegelung, kita ambil magnet tu yang kita gerakkan keluar masuk dalam gegelung, dalam solenoid, pun ada arus mengalir. Arus itu dipanggil arus aruhan. Okey, arus aruhan. Kalau kamu sebut arus sahaja, itu salah. Okey, sebab arus, kalau kamu sebut arus sahaja, dia merujuk kepada biasanya bekalan kuasa ada, baru kita boleh sebut arus. Tapi sekarang tidak ada bekalan kuasa, maka kita sebut arus aruhan yang terhasil. Bukan arus yang terhasil, arus aruhan. Okey, itu dia punya aktiviti lah. Okey, ini adalah jadual dia, kamu kena isi. Tengok jarum dia bergerak ke kiri ke, bergerak ke kanan ke. Nanti kamu main tik-tik sejalah ni. Ni main tik-tik lah. Kita tengok galvanometer ni ada jarum dia. Galvanometer jarum dia kosong yang di tengah tu. Alhamdulillah. Okey. Jadi berkemungkinan dia gerak ke kiri ataupun ke kanan. Kalau tak ada apa-apa, dia memang meter dia memang jarum dia tengah-tengah, kosong lah. Jadi kamu kena siasat bila dia akan bergerak ke kiri, bila dia akan bergerak ke kanan. Nanti kamu buat eksperimen tu, kamu tahulah. Aktiviti tu kamu tahulah. Kamu akan tik-tik lah di sini. Ni keadaan solenoid. Kalau kita gerakkan magnet ataupun magnet tu pegun, kalau dua-dua pegun, ada bacaan kah? Jarum itu bergerak ke kiri kah, ataupun di tengah saja kah, ataupun gerak kanan kah? Nanti kamu tik lah. Okey, adalah dia punya situasi dia di sini. Tapi itu tak apa, kita singkirkan dulu untuk masa sekarang ni. Okey. Okey, baik. Okey, 4.1 yang minggu sebelum exam, 4.1 peraturan tangan kiri Fleming. Tangan kiri Fleming. Kamu tengok saya angkat tangan kanan ni. Tangan kiri Fleming. Okey. 4.2 peraturan petua dia guna kata petua tangan kanan Fleming. Kalau 4.1 petua tangan kiri Fleming. 4.2 petua tangan kanan. Okey, sekarang ni kita sudah tahu ada arus mengalir kan. Okey, arus ada mengalir. Macam mana kita mahu tahu arah arus itu? Itu persoalan dia. Macam dalam gambar ni, buku teks kamu dia muka surat 152. Ni gambar ni. Macam mana dia boleh tanda arus tu pink tu?
maknanya dia melawan arah jam ni. Macam mana boleh tahu ni? Jadi kita guna petua tangan kanan Fleming. Okey? Petua tangan kanan Fleming. Ini untuk kalau satu konduktor sahaja, maksudnya bukan solenoid, solenoid lain. Solenoid dia ada nanti kita tengok. Untuk satu konduktor macam ni. Okey? Ada satu saja dawai. Ataupun yang konduktor jenis yang lurus macam ni lah, dia bukan gelung. Okey? Okey. Tangan kanan Fleming. Sudah baca ke? Tangan kanan Fleming. Ibu jari menunjukkan apa? Ibu jari menunjukkan apa? Ibu jari, dia ada 3 kan? Ibu jari, jari telunjuk, jari tak tahu apa nama ni, saya tak ingat. Jari hantu, hantu kan? Hantu ke ni? Betul. Ibu jari, jari telunjuk, jari hantu. Kalau ibu jari menunjukkan gerakan, okey betul. Ibu jari ni menunjukkan gerakan. Sama macam hari tu. Hari tu tangan kiri. Kamu nampak saya angkat tangan kiri ke kanan? Ni. Kiri kan? Ni. Kalau hari itu pun sama, ibu jari menunjukkan ke mana daya itu kan? Jadi ke mana arah gerakan tu. Kalau sekarang tangan kanan sama juga. Ini adalah gerakan ataupun daya yang kita bagi tu ke mana. Okey, ibu jari. Si besar sikitlah gambar apa ni? Video ni saya punya muka tu. Okey. Okey. Jari apa nama dia? Jari telunjuk. Okey, jari telunjuk ni apa nama ni? Jari telunjuk Jari telunjuk ni menunjukkan apa? Dalam petua tangan kanan Fleming. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet. Okey. Ni arah medan magnet. Ini tadi gerakan dawai ataupun daya lah. Okey. Jari yang satu lagi, jari tengah tu, ini dia menunjukkan arus, arah arus arohan. Okey, arah arus arohan. Jadi dalam gambar tu macam mana yang pink punya anak panah tu, bukan yang merah tu. Yang merah tu daya dia ke atas Jadi kita tengok macam mana yang pink, anak panah pink tu dia boleh lukis macam tu ke arah lawan jam Okey, kita buat. Rupanya saya tahu sudah macam mana hari tu jadi flip. Saya kena menghadap belakang. Okay, jadi seolah-olah ada skrin lah belakang saya ni, ada papan putih lah. Okey. Jadi arah pergerakan ke atas. Sekarang kita mahu test kita mahu buktikan betul ke arah arus ni macam yang dibuat ni. Maksudnya arus tu ke sini. Kita mahu buktikan. Okey, arah gerakan atas. Okey, ibu jari ni atas. Atas. Medan magnet ke sana tengok ni, saya tembak sana ni. U ke S. Okey. Jadi yang tinggal tu adalah apa? Arus elektrik ni. Jadi ini adalah arus elektrik. Jadi ngamlah dengan lukisan yang dia tunjuk ni Boleh nampak? Nampak ke ni penat sakit badan saya. Okey. Jadi ini gerakan dawai ke atas. Yang jari telunjuk itu U ke S. Ingat jari telunjuk mesti kita tembak dari U ke S. Dan jari satu lagi yang ni jari tengah tu adalah arah arus arohan. Jadi itu adalah petua tangan kanan. Jadi betul lah arah arus arohan arus mengalir ke sini. Dan dia akan masuk dan keluar balik lah, dan berterusan lah macam tu. Selagi mana ada gerakan ni. Okey, selagi mana ada gerakan. Okey, boleh. Petua tangan kanan Fleming. Kalau boleh angkat tangan.
Okey, kamu buat di buku kamu lah. Saya buat di belakang ni tapi tak ada apa pun belakang. Okey, tangan kanan. Okey. Itu arus aruhat dia punya arah kalau satu konduktor ni senanglah. Okey, kita mahu gerakkan ke atas, maka kita gunalah tadi. Tengok daya tu ke atas. Kalau mahu gerakkan ke bawah, ini duduk ke bawah lah. Jadi arusnya terbaliklah nanti. Arusnya terbaliklah. Okey. Arusnya mesti terbalik. Kalau solenoid yang gambar tadi, macam mana kita buat? Kalau solenoid, ni. Okey, maksudnya kalau konduktor itu merupakan gegelung, dia bukan seutas tu, dia gegelung. Masih juga konduktor, dia buat dalam bentuk gelung. Dan kalau magnet itu yang kita gerakkan dalam gelung ini, ke arah mana arus dia? Okey. Jadi ini melibatkan satu lagi hukum, iaitu famous orang tu, iaitu hukum Lenz. Okey, hukum Lenz. Dia ada dua, dua hukum untuk solenoid. Ni kamu kena ingat. Satu, kita pakai hukum, saya tak ingat dia guna perkataan hukum genggaman tangan kanan. Dulu kamu pernah belajar ni, hukum genggaman. Ataupun dia guna petua genggaman, tak kisahlah. Genggaman. Grip lah, genggam. Genggam. Hukum genggaman tangan kanan, ini satu. Untuk solenoid ada dua. Kamu kena tahu ada dua. Satu lagi, kanan sana ini. Yang kedua, hukum Lenz. Hukum Lenz. Z ke S? Bahasa Melayu dia ikut bahasa ZN. Hukum Lenz. Okey, ada dua. Kita mahu tahu arah arus dia sama ada ke sini ke ataupun ke sini ke. Ada dua kena pakai untuk lebih mudah lah. Okey, saya guna dua lah. Selama ni pun saya pakai dua jugalah. Okey. Kalau satu konduktor tadi senang, petua tangan kanan Fleming, satu saja petua kita guna. Kalau yang ini, kalau gegelung, kita kena pakai dua. Bukan kena pakai lah, maksudnya kalau kita pakai dua-dua ni lebih mudah. Okey, lebih mudah. Jadi yang ini dia tak cerita dululah. Di sini dia tak cerita dulu macam mana. Okey, dia cuma cerita ada arus akan mengalir lah. Okey. Okey, jadi macam mana kita akan tengok di muka surat. Ni penting ni. Bila melibatkan solenoid, bila melibatkan solenoid, maksudnya ada gegelung konduktor tu dan ada magnet lah. Arah arus mengalir, dia bergantung kepada kutub, starting kutub magnet tu, yang ni. Sama ada kita U dulu, U dia punya kutub lah, ini namanya kutub. Kutub di sini dia bergantung kepada jenis kutub ini, dan dia bergantung kepada kita undur ke kita bawa ke depan. Maksudnya kita menjauhi gegelung ke kita mendekati gegelung. Okey. Jadi kita tengok satu-satu. Okey, dalam masa saya menerangkan ni, dalam masa ni saya terangkan hukum Lenz, serentaklah supaya cepat dan tak payah bazir banyak masa lah. Kalau mau baca satu-satu tu lambat. Okey. Tengok yang pertama. Ini jawapan dia sudah ni. Arus elektrik ni dia sudah ni. Dia sudah buat siap ni. Kita sekarang ni kalau soalan minta label, labelkan arah arus aruhan. Macam mana boleh jadi jawapan macam dia buat ni? Macam mana dia boleh buat macam lawan arah jam ni? Bukan macam ni. Okey. Ada dua tadi. Yang pertama,
hukum ataupun petua genggaman tangan kanan, kita akan guna tangan kanan genggaman tangan kanan nanti kita akan guna. Satu lagi kita akan guna hukum lens. Hukum lens tak ada tangan. Okey, hukum lens tu ada tangan, maksud saya hukum lens tak melibatkan tangan, tapi penting untuk tahu arah dia. Okey. Sudahkah anda bersedia ni? Mahu memahami ni? Yang pertama dulu. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing cuba kamu ambil pen ataupun pensel lah anggap itu adalah magnet. Jadi saya ambil saya punya pen ini adalah magnet Dekat mata pen tu itu adalah bahagian keluar ingan. Jadi ini adalah utara ini utara. Saya mau kasih besarkan lagi lah gambar tu. Nanti tercover pula gambar belakang tu. Okey, ini utara. Okey, ini magnet ni. US, utara, selatan. Ini pen saya ni. Jadi pen saya ni anggap magnet lah. Okey. Mula-mula kita kena genggam. Guna yang petua genggaman tangan kanan. Maksudnya kamu kena genggam magnet ni supaya ibu jari kamu tu duduk pada utara. Bila kamu genggam macam ni kan, ibu jari kamu ni adalah utara. Okey, utara. Jadi maksudnya yang punggung di belakang dia ni S lah selatan. Jadi kamu genggam, pastikan U tu adalah ibu jari. Macam tu. Okey, kamu genggam macam ni kan? Tengok ni. Ini penting ni. Ini yang saya maksud saya tadi, gegelung tu. Tapi sabar dulu, gegelung sabar dulu. Ini magnet magnet. Sekarang dekat magnet tak ada gegelung kan? Ini magnet saja ni. Jadi kita genggam magnet tu. Okey. Bila kita genggam magnet tu, jadi kita sudah guna hukum ataupun petua genggaman tangan kanan kita sudah pakai. Satu kita pakai sudah. Yang kedua tadi adalah apa tadi? Hukum lens. Okey. Hukum lens, bila magnet itu bergerak, dengar ayat saya bila magnet itu bergerak dia maknanya dia sedang bergeraklah ke arah solenoid yang gegelung sana ni, ini gegelung ni. Yang silinder tu kosong, tak ada apa-apa dalam tu. Jadi magnet boleh masuklah ke dalam. Okey. Bila magnet ini digerakkan ke arah solenoid, okey, masuklah, maksudnya bergerak ke arah ataupun bergerak mendekati solenoid. Solenoid ni yang gegelung tu. Okey. Solenoid itu akan ataupun arus aruhan yang terhasil pada solenoid itu akan cuba menentang perubahan yang dilakukan oleh magnet tadi. Okey? Kamu faham kan? Bila ada magnet gerak masuk ke dalam solenoid, ada arus kan? Tapi arus tu tak tahu arah kat mana. Tapi ada arus. Kalau kita gerakkan daripada magnet bergerak ke arah, okey, solenoid itu akan menghasilkan arus aruhan yang menentang perubahan yang dilakukan oleh magnet. Maksudnya tadi itu hukum lens kamu baca detail lah hukum lens. Saya cerita ni praktikal ni, macam mana mau praktis hukum lens. Sekarang ni genggaman tangan kanan tadi settle satu. Jadi hukum lens mengatakan solenoid itu dia akan tiba-tiba dia tiba-tiba dia akan menentang. Maksudnya kalau di sini U, okey, sini U kan, kita mau dekat U. Kalau solenoid itu menentang, maksudnya U mesti di sini. Nampak ni? Menentang. Jadi U kan, kalau U dengan U kan dia reject. Kan dia saling menolak antara satu sama lain jadi lens mengatakan bahawa di sini, di solenoid sini, kutub sini ni, dia akan jadi U juga. Bila jadi U, bila dia jadi U juga di sini,
Maka solenoid itu kita genggam dia. Macam mana kita genggam dia? Jadi sekarang ni kita punya magnet tadi tu dia sudah terbalik. Jadi cara kita genggam dia, pastikan U adalah ibu jari. Nampak ni? Sekarang U macam ni. Tadi macam ni. Jadi sekarang macam ni. Jadi kita genggam solenoid sekarang. Tadi kita genggam magnet. Sekarang kita genggam solenoid. Jadi solenoid saya ambil, kamu ambil objek lain lah pen lah. Ambil pen lain lah, pen merah. Ini solenoid, kita genggam solenoid. Okey, kita genggam solenoid. Jadi sekarang ni, tapi pastikan ibu jari adalah U. Okey, jadi U. Jadi arah arus, kamu tengok saya genggam. Ini kita genggam ni maksudnya kita pakai hukum genggaman tangan kanan. Jadi kita genggam, tengok cara kita genggam tu. Okey, tengok 4 jari, itu 4 jari, 1 2 3 4 ni. Kalau kita genggam macam tu, maksudnya arus dia macam tu lah. Cara kita ikut saja genggaman tu. Kita ikut saja. Jadi itulah gambaran dia. Jadi sebab itu dia lukis macam ni. Nampak ni? Ini dia genggam lah ni. Tapi genggam menentang dengan yang tadi. Kalau tadi macam ni, kan? Kita genggam macam ni. Tapi nampak arah macam tu lah. Tapi hukum Lenz mengatakan arus arohan dia adalah sebaliknya. Dia menentang. Maksudnya, kita mesti genggam macam ni lah. Bila kita genggam macam ni, maksudnya di depan sini dia masuk ke belakang. Di depan ni masuk keluar ke belakang. Masuk keluar ke belakang. Jadi maksudnya di sini masuk, di sini masuk, di depan ni. Masuk, maksudnya dia akan di sini dia akan pergi ke belakang, ke depan. Kalau gambar 3D-nya macam itulah gambaran dia. Okey? Dia macam tu. Boleh? Okey, ini baru ini baru situasi pertama ni. Okey, sekarang ni kita pakai U utara tu di magnet tu di sini U. U jadi kita genggam macam tu. Genggam macam tu Tapi bila kita pegang solenoid, jangan pegang macam tu solenoid. Solenoid kita pegang sebaliknya. Sebab dia akan cuba menentang. Dia akan jadi kutub U di sini dia melawan lah. Melawan dengan magnet tadi tu, dia lawan. Okey? Maka ada arus mengalir macam tu lah. Okey? Okey. Galvanometer ni kalau kamu buat aktiviti tadi, dia akan terpesong ke arah kiri. Dia terpesong ke arah kiri. Ni gambar ni tak berapa tepat ni. Kalau sepatutnya galvanometer tu jarum dia di tengah tu. Salah gambar ni. Bukan jarum tepi sini Kalau saya padam tu, sepatutnya dia jarum di tengah. Macam tu. Kenapa pula jarum jarum di sebelah sana? Salah lah, gambar tak berapa ni lah. Okay? Tapi yang penting dia akan terpesong ke kiri. Boleh faham ni? Kalau kamu faham situasi pertama ni, saya rasa boleh diaplikasikan untuk situasi yang kedua, ketiga, keempat tu lah. Ada yang tak faham ni? Yang pertama ni dulu. Okey, saya ulang Jadi sekarang ni kita nak tahu macam mana arah arus. Macam mana arah arus kalau solenoid. Kalau konduktor senang je pakai tangan kanan. Petua tangan kanan. Tapi kalau solenoid ni dia ada kita pakai dua hukum. Satu hukum Lenz, satu lagi hukum hukum genggaman tangan kanan. Ada dua hukum untuk cari arah arus arohan kalau solenoid. Okey. Baik. Bagaimana kita tengok saya tengok A, saya tengok B B saya tengok C.
Okey. Bagaimana kalau kita yang C ni tadi kita ke depan. U masih lagi depan, U sini. Tapi sekarang kita menjauhi. Maknanya kita mau lari daripada solenoid. Okey, maknanya kasih keluarlah daripada solenoid. Okey. Okey, genggam dulu. Okey, ikut dulu dia punya arah utara dia itu. Okey, ini magnet Okey, magnet kita genggam dulu ibu jari ni U Genggam. Okey. Pada solenoid sini hukum Lenz, sekarang kita tengok hukum Lenz. Hukum Lenz dia mengatakan bahawa pada solenoid sini, okey, arus aruhan yang terhasil itu adalah menentang perubahan yang dilakukan oleh magnet tadi. Jadi maksudnya, kalau di sini kutub U ni, U di sini U, kita mau lari kan? Kita mau lari, kalau menentang mesti mau rapat, betul ke? Okey, sekarang ni kita mau tarik keluar lari kan? Kita mau lari, tapi hukum Lenz kata dia kena menentang yang lari itu. Maksudnya dia kena rapat. Kalau dia rapat, maksudnya kutub yang sini ni mesti S. Betul ke? Ni, ini mesti S supaya dia tarik. Okey, bila di sini S gini ni S ni. Ni kutub S. Okey, kutub S. Bila di sini S, okey, jadi saya ambil solenoid itu, saya genggam. Okey, genggaman dia samalah macam kita genggam magnet. Jadi macam inilah kita genggam dia. Ini solenoid contoh, ini solenoid. Jadi saya genggam macam ni. Okey, saya genggam. Kenapa saya genggam macam ni? Sebab tadi saya kata sini S. Ni nampak ni huruf S ni. Di sini U, depan ni U. Ni U. Ni di sebelah ni S. Dia saya genggam macam ni. Jadi saya ikut sajalah. U mesti bahagian ibu jari. S mesti bahagian punggung dia. Bila saya genggam macam tu, tengok genggaman saya ni. Tengok tengok jari-jari yang lain tu. Itulah arah arus aruhan. Jadi daripada bawah pergi ke belakang. Okey, daripada bawah pergi ke belakang. Jadi sebab itulah gambar dia ni, dia lukis macam ni. Daripada depan ni dia pergi ke belakang. Jadi nanti dia pergi ke belakang, maksudnya dia turunlah. Dia turun daripada kanan pergi ke kiri. Masuk ke depan balik, keluar ke belakang. Masuk depan belakang. Macam tu. Dan pesongan dia adalah ke kanan. Okey, pesongan dia adalah ke kanan. Jarum dia ke kanan. Hukum Lenz ni sangat susah ni. Kalau saya dulu sendiri pun saya sangat susah mau faham ni. Dululah. Macam kamu lah. Okey. Boleh. Jadi yang bila kita tarik ni fahamkan ni? Yang situasi yang ke C ni. Tadi ke depan boleh senang faham lah. Kan? Kalau yang belakang, tarik ke belakang ni boleh faham. Jangan hafal Bila mungkin ada yang cakap, mungkin jangan hafal ni. Kamu hafal, kamu punya sengsara lah. Memang susah lah. Kalau kamu hafal, kamu tak dapat apply untuk soalan yang lain. Jangan hafal. Okey, jangan hafal. Kena faham sahaja. Faham, pandai guna yang hukum tu dapat jawab lah. Okey. Okey, jadi secara kesimpulan saya simpulkan yang A. Kalau dia mendekati, magnet ini mendekati, maknanya makin rapat. Solenoid kutub dia di sini, dia akan reject. Dia akan reject. Maknanya dia tak akan mau terima masuk. Walaupun magnet itu akan masuk, tapi dia akan usaha untuk reject. Sebab itulah Lenz tu kan dia cakap menentang. Cuma kamu tengok ayat dia. Dalam hukum Lenz dia ada perkataan menentang perubahan.
Menentang Jadi dia akan cuba reject. Jadi solenoid ini dia akan cuba reject. Maksudnya di sini akan jadi U lah. Supaya dia reject, dia tak mau. Walaupun dia sebenarnya tak boleh lawan. Memang kalau kita gerakkan masuk ke dalam, memang ini menang, memang boleh masuk. Tapi dia akan usaha juga untuk lawan. Jadi di sini akan jadi U. Itu maksud menentang Bila sini U, automatik belakang ni S lah. Maka kita guna genggaman tadi tu, tapi secara ikut susunan barulah. Di sini U, di sini S, maka kita genggam dia macam ni lah. Di sini U, di sini belakangnya S, U. Jadi arah arus adalah macam ni. Okey, maknanya daripada belakang ke bawah, ke depan ke bawah. Gitu. Jadi kamu lukis macam ni lah nanti. Daripada kiri ke kanan lah nanti. Dan jarum dia ni, dia adalah ke kiri. Okey. Kalau yang ini, okey, daripada dekat dengan magnet, kita ambil magnet tu, okey, kita mau tarik keluar ataupun lari daripada solenoid. Solenoid tadi tu dia, bila kita mau tarik, dia akan cuba melawan. Maksudnya dia akan cuba pick up balik. Okey, hukum Lenz mengatakan dia akan menentang. Bila menentang maksudnya di sini kutub ini dia akan jadi S. S maksudnya dia akan cuba menarik balik. Jadi bila dia tarik balik, di sini jadi S. Kan S dengan U kan maknanya akan menarik antara satu sama lain kan. Dia akan cuba menarik. Jadi bila dia menarik, cara kita genggam solenoid macam inilah. Jadi arah arus adalah 4 jari yang lain tu. Okey, daripada bawah masuk ke belakang. Macam tu lah. Jadi daripada bawah masuk ke belakang, pergi ke depan balik. Macam tu. Okey, jadi kamu lukis anak panah arah arus aruhan macam ni lah. Okey. Daripada kanan ke kiri. Dan pesongan dia adalah ke kanan Yang kamu kena ingat itu adalah yang ni. Pesongan dia ni. Kalau kamu sudah tahu arah ni, ni. Maksudnya jarum itu, anak panah ni dia mesti macam tu, dia mesti apa tu? Bertemu macam tu lah. Kalau itu je kamu kena ingat lah. Okey. Kalau kita buat aktiviti kan memang kamu nampak lah. Tapi sekarang ni tak ada aktiviti. Itu kamu kena ingat lah. Nanti kalau di makmal, kalau kita buat ni memang kita nampak, dia akan bergerak dia ikut dia punya ini. Kalau anak panah tu macam tu, maksudnya pesongan dia ke sana. Kalau anak panah dia macam ni, ke sini, maksudnya pesongan ke sana. Macam tu. Buat masa sekarang itu kamu kena ingat lah. Boleh? Okey. Berat ni tajuk ni. Saya berat jugalah tajuk dia ni. Lebih kepada praktikal lah. Okey. Praktikal maksudnya kita buat depan mata kita, kita isi jadual yang tik-tik tadi tu, baru kamu boleh faham tu. Jadi tak payah hafal pun benda ni. Di makmal tu boleh nampak sikit. Okey, jadi kalau yang B dengan D, situasi B dengan D simple lah sebab kita sudah faham tadi konsep dia. Cuba kita tengok kalau kita terbalikkan dia punya magnet. Ni, maknanya cara kita genggam tu tidaklah lagi macam ni. Mestilah kita genggam magnet macam ni. Okey, kita genggam macam ni kan magnet. Jadi ini asal dia magnet. Tapi pergerakan dia masuk ke dalam kan. Masuk ke dalam solenoid. Jadi Lenz mengatakan, hukum Lenz mengatakan bila dia mau masuk, kutub di sini ni adalah dia akan menentang itu. Jadi maksudnya dia akan cuba reject. Jadi dia akan jadi S.
di sini. Sebab S dengan S memang mereject kan, tolak. Dia akan cuba mereject. Jadi bila di sini sudah S, bermaksud di ujung sana tu U. Jadi kita genggam solenoid dia macam ni lah. Ini U, di punggung belakang ni S kan. Dia arah arus macam tu. Arah arus macam tu lah. Dia keluar macam tu. Okey, dan turun ke belakang tu, masuk. Jadi daripada kanan ke kiri. Jadi saya labelkan daripada kanan ke kiri. Maksudnya jarum dia mesti macam ni lah. Okey, maksudnya kalau di sini kalau kita mau ingatkan ini, kita tengok arus yang masuk ke dalam galvanometer ni. Tengok anak panah arus yang masuk ke dalam galvanometer, jarum dia ikut tu menuju ke arah itu. Jangan tengok yang keluar ni. Yang keluar tu memang keluar lah. Tengok yang masuk ke dalam galvanometer. Jarum galvanometer tu akan menuju pada yang dia akan menuju pada arus yang masuk ke dalam dia lah. Anak panah dia tu, anak panah jarum. Okey, jadi sama juga kes yang tadi, yang ni. Kalau yang last sekali ini maksudnya, okey, mula-mula tengok magnet dulu. Okey, magnet dia ada S, jadi kita genggam dia macam ni lah. Kita genggam macam ni. Jadi ni S kan, di sini S, di sini U belakang S ni. Jadi tapi sekarang kita menjauhi Bila kita menjauhi, maksudnya mau melarikan diri dari solenoid, bermaksud length tadi, hukum length tadi mengatakan menentang. Kita mau lari, tapi length tadi mengatakan menentang. Maksudnya di sini mesti jadi kutub U, dia mesti tarik balik. Dia akan berusaha tarik balik. Itulah maksud menentang tu. Jadi mesti U. Supaya U dengan S, maka dia tarik balik. Tapi dia tak boleh tarik lah. Maksudnya dia akan cuba berusaha untuk tarik balik. Maka di sini kutubnya U. Maka di belakang sana mestilah S. Jadi di sini U. Jadi cara kita pegang solenoid, mesti ibu jari di sini. Okey, ibu jari macam tu. Jadi maksudnya arah arus mestilah macam ni. Daripada belakang keluar ke depan, ke bawah, turun bawah. Macam tu lah. Okey, jadi daripada macam tu. Okey, macam tu. Turun. Okey. Bila turun, masuk galvanometer. Okey, masuk galvanometer. Bila sampai dalam galvanometer, jarum dia macam mana mau tahu pesongan dia? Tengok arah masuk tadi, ke sanalah pesongan dia. Jadi kalau dia masuk macam ni, jarum dia terpesong ke kiri lah. Macam tu. Kiri dah sana kan? Sini kat atas ni. Kiri. Ada soalan tentang ni? Tiada? Ada yang tak faham ke? Antara kamu 8 orang, ada yang tak faham? Okey, okey, jadi kita ingat balik insya-Allah faham. Kan dia ada. Sekejap. Bila kamu ada ni? Sekejap masuk bila? Nyamar kali kan. Okey. Okey, jadi kita recap balik dalam 4.2. Okey, dalam 4.2 berbanding dengan 4.1, 4.2 dia tak ada bateri, dia tak ada pengalaman kuasa. Kita buat gerakan, sama ada kita guna solenoid itu yang kita gerakkan magnet masuk ke dalam, ataupun kita gerakkan konduktor dawai itu
Kita yang buat gerakan untuk hasilkan arus aruhan. Kalau 4.1, kita ada bateri, kita ada arus kan. Bila ada arus, maka konduktor itu yang terpelanting, bergerak ataupun diberi daya untuk bergeraklah. 4.2 tak ada bateri, tapi kita bagi gerakan. Bila ada gerakan, ada magnet keluar masuk ataupun kita guna satu konduktor pada medan magnet, maka ada gerakan, maka ada arus aruhan yang terhasil. Okey, ada arus. Okey. Satu lagi hukum adalah hukum Faraday. Faraday kah? Faraday. 155. Hukum Faraday very simple lah. Faraday ni rasanya dia menumpang ni selepas dia apa tu? Dia menumpang yang Lenz punya lah. Kalau tak silap Lenz dulu baru Faraday Saya tak ingat sejarah dia. Tapi kamu explore lah sendiri Lenz dulu baru Faraday. Faraday dia hanya menambah baik, bukan menambah baik. Dia punya Faraday ni yang simple-simple je lah. Yang susah-susah tu yang Lenz tu. Jadi yang selepasnya tu orang sudah bersenang-senang lah. Dia susah-susah dulu-dulu, orang dulu-dulu susah-susah. Orang yang kemudian dia senang-senang. Okey, 155. Ni. Kita tengok ayat dia ada di bawah sekali tu. Hukum Faraday menyatakan bahawa magnitude DGE aruhan DGE aruhan berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Keyword dia di sini berkadar terus. Magnitude DGE aruhan berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Maksud di sini magnitude DGE aruhan. Ini bukan ini ialah DGE aruhan tu dia ada kaitan dengan arus aruhan lah. DGE aruhan ni kita bincang sudah dulu tajuknya. Tajuknya daya gerak elektrik kan, DGE. Daya gerak elektrik teraruh. Sebelum arus aruhan terhasil tadi yang kita bincang arus aruhan tadi tu, sebelum arus aruhan terhasil, yang terhasil pertama sekali adalah DGE aruhan dulu. Bila ada DGE aruhan baru ada arus aruhan. Jadi kalau tak faham apa itu DGE, kamu tengok balik tajuk yang kita sudah bincang pasal tu. Dia sebenarnya serupa dengan beza keupayaan. Voltan lah Unit dia pun voltan juga V Dia serupa dengan beza keupayaan tapi tak sama. Tak betul-betul sama lah. Dia hanya serupa, iras-iras tapi tak sama. Jadi ini dia kata magnitude DGE aruhan ni, maknanya beza keupayaan tu yang teraruh tu akan meningkat sekiranya kadar pemotongan flux magnet meningkat. Maksudnya ini apa maksudnya? Kadar pemotongan flux magnet. Bila kita sebut kadar, maksudnya mesti berkaitan dengan masa kan? Masa kan, masih cepatkah, lambatkah? Masa. Jadi, contoh, saya mahu tingkatkan kadar pemotongan flux magnet. Cara macam mana saya mahu tingkatkan kadar pemotongan flux magnet? Flux magnet ni apa? Sebelum tu saya tanya kamu, apa maksud flux magnet? Ini ada sudah dibincang dulu ni. Flux magnet. Apa itu flux magnet? Siapa boleh jawab? Flux magnet tu apa? Ke salah eja tu? Flux magnet. Ada jawapan. Flux.
flux magnet. Baru kita boleh faham ayat dia keseluruhan. Apa kita tahu istilah dulu setiap satu tu. Flux magnet adalah tak tahu. Adakah anda tahu flux magnet? Tak ada respon. Pendi tolong tanyakan. Adakah anda tahu? Flux magnet tak tahu. Kalau tak tahu sebut tak tahu. Ataupun taib ke. Baru saya boleh pergi detail. Kalau kamu diam saya tak tahu kamu dengar apa. Okey. Indah. Okey, baru saya tahu jawapan kamu tu. Jadi kamu tak tahu. Okey, bila kamu tak tahu saya kena bagi tahulah. Flux magnet adalah garis-garis medan magnet. Senang je. Flux magnet sebenarnya kataan lebih simple adalah garis-garis medan magnet. Sudah juga tu bagi tahu. Penat yang aku hari tu bentang. Okey, ini magnet. Contoh ini U, ini S. Ini dua magnet lah. Sebelah kiri tu U, sebelah kanan tu S. Macam pelik je magnet macam ni. Lukis yang betul-betul lah sikit. Ni magnet. Ini ada U, S. Okey, ni sebelah sini ada lagi satu magnet. U, S. Okey, magnet tu dia ada garis-garis medan magnet. Sorry, saya buat S, U. Kalau buat macam ni maksudnya U akan bersambung pergi ke kutub S. Macam ni. Ini dia panggil garis medan magnet. Inilah flux magnet. Bahasa simpelnya flux magnet. Tapi dia hanyalah garis-garis medan magnet. Okey. Jadi saya tulis sini garis-garis flux magnet tu adalah garis-garis medan magnet. Medan magnet. Okey, jadi persoalan tadi. Kadar pemotongan flux. Macam mana saya mau tingkatkan kadar pemotongan flux magnet? Okey. Sebab Faraday cakap bila kadar pemotongan flux magnet meningkat, sebab berkata terus kan dia kata tadi kan, kalau kadar pemotongan flux magnet meningkat maksudnya magnitude DGE aruhan, maksudnya magnitude arus aruhan akan meningkatlah. Sebab dia kata berkata terus. Dia yang cakap macam tu kan. Jadi persoalan saya tadi tu, macam mana kita mau tingkatkan dia kadar pemotongan garis-garis medan magnet. Dia memotong. Kan tadi kan dia kena garis-garis medan magnet dia kena dipotong baru ada arus aruhan. Kalau tak dipotong tak ada arus aruhan. Sebab itu kita kena gerakkan dawai ataupun kita kena gerakkan magnet. Baru medan magnet itu dipotong baru ada arus aruhan. Okey. Jadi macam mana cara dia? Banyaklah. Inilah jawapan dia. Semua jawapan tu ada di sini. Okey. Yang pertama kita gerakkan dengan lebih laju lah. Ni. Jadi contoh dia pisahkan kepada dua kategori. Yang pertama kategori dawai sekeping saja, dawai lurus. Yang kita bincang mula-mula tadi tu, satu dawai saja. Jadi kalau satu dawai saja, macam mana kita mau tingkatkan pemotongan dia tu? Kadar pemotongan dia tu mestilah secara logiknya kita gerakkan laju, zap. Berbanding kita gerakkan slow, maka slow lah garisan medan magnet yang dipotong. Kalau kita gerakkan laju, zap, macam pisau daging. Pisau yang potong daging tu. Kamu mesti cincang kan. Macam tu lah bayangan dia. Kalau kita gerakkan laju, maka arus aruhan ataupun DGE aruhan meningkat. Okey. Jadi cara pertama kita boleh lajukan dia ataupun tambahkan laju gerakan relatif itu. Okey. Yang kedua, secara logiknya mestilah kita pakai magnet yang kuat. Magnet yang kuat ataupun ayat yang lebih skema ditulis sini, kekuatan medan magnet bertambah.
ayat lebih simple, tulis saja guna magnet yang lebih kuat. Okey, guna magnet lebih. Kenapa guna magnet lebih kuat? Kalau guna magnet lebih kuat, saya tunjuk gambar tadi. Ni kamu kena faham yang pemotongan flux magnet tu Okey, kalau magnet lebih kuat, ni, nampak ni magnet ni. Ni magnet di sini U. Okey, di sini U, di sini S. Kalau magnet lebih kuat, kamu rasa garisan hijau ni makin padatkah? Makin banyakkah? Apa pandangan kamu? Kalau saya guna U dengan S ni, magnet yang lebih hebat, lebih kuat. Garisan hijau ni adakah sama bilangan dengan sekarang ni, ataupun garisan hijau ni dia punya garis-garis medan magnet ni makin bertambah padat, makin bertambah banyak? Kalau saya pakai magnet yang lebih kuat. Kalau tak tahu, kata tak tahu. Kalau diam, type diam. Mana boleh? Kalau diam, diamlah kan? Kalau diam maksudnya tak tahu apa-apa Boleh ikut ke ni? Pening saya ni kalau kamu diam ni. Ada respon? Halo? Kuat? Okey. Logik lah kan? Kalau kita guna magnet yang kuat, soalan tu mungkin sangat simple kot situ, dia orang diam kan? Okey, kalau kita pakai magnet yang lebih kuat, memang secara logiknya memanglah banyak lagi garisan-garisan yang akan wujud kan, garis-garis medan magnet ataupun dipanggil flux magnet. Maka macam mana DGE aruhan boleh meningkat? Sebab Faraday kata tadi, kalau makin kuat magnet, makin kuat kan, maka DGE aruhan, maksudnya arus aruhan ni makin bertambahlah. Macam mana? Kenapa? Sebab logiklah, bila banyak garisan, maka bila kamu gerakkan dawai ke atas ataupun ke bawah, dia mesti potong lebih banyak garisan. Itulah maksudnya pemotongan tu. Ini kamu anggap sebagai pemotong ataupun pisau daging ni. Gerakan itu atas ke bawah ke atas ke, itu adalah pisau daging. Potong pisau. Yang kita sebut pemotongan, potong, itulah maksudnya potong tu. Jadi kalau makin banyak garis-garis medan magnet, maksudnya kita pakai magnet yang kuat, maka kadar pemotongan mestilah lebih besar ataupun bertambah. Sebab apa? Semakin kuat magnet ataupun semakin bertambah kekuatan medan magnet, maka semakin bertambah pemotongan flux magnet. Okey, maka arus yang terhasil di sini ni, saya buat anak panah lebih besar ni. Arus aruhan yang terhasil adalah lebih besar. Okey, jadi itu adalah apa yang disebut sebagai hukum Faraday untuk dawai lurus. Baru dawai. Ini dia ada dua Satu dawai tadi. Kalau yang solenoid tadi, macam mana kita mau tingkatkan? Okey, mau tingkatkan DGE aruhan. Maksudnya kita mau tingkatkan arus aruhan. Jadi sekarang ni Faraday ni dia hanya bincang macam mana kita mau tinggikan arus aruhan. Itu saja. Itu saja. Sebab arah arus sudah kita guna length. Jadi length sudah bantu, hukum length sudah bantu kita tahu arah arus. Faraday ni dia tak kisah pasal arah tu. Dia punya zaman dia, sebab yang sebelum ni sudah explore. Zaman dia ni kita mau tingkatkan arus aruhan. Okey, arus aruhan. Jadi itulah. Jadi inilah yang kedua ni, kalau kita pakai solenoid yang tadi, solenoid dan magnet tadi, macam mana kita mau tinggikan arus aruhan? Yang pertama, secara logiknya kita gerakkan magnet itu dengan lebih laju lah, ataupun lebih bertambah laju. Yang kedua, bilangan lilitan solenoid bertambah. Maksudnya lilitan tu kasih banyak. Kasih banyak. Kalau asalnya 10, tambah lagi 10 jadi 20 lilitan.
Yang ketiga, macam tadi, sama. Iaitu kita pakai magnet. Yang segi 4 tadi tu, magnet tu, kita pakai magnet yang kuat lah. Jadi yang ini sama. Dua faktor ni sama. Yang sini, sama sini. Yang paling last sekali, sama yang paling last ni. Jadi satu je lah yang special. Sebab dia solenoid kan. Jadi dia ada banyak gegelung. Jadi kalau kita makin banyakkan gegelung dia, makin bertambahlah arus aruhan yang terhasil. Kalau dawai lurus, dia tak ada gegelung. Jadi tak adalah cara dia tu di sini. Okey? Itu je tambahan dia. Jadi itulah berkenaan dengan Faraday. Okey? Jadi itu beberapa petua ataupun hukum yang terdapat dalam 4.2. Yang pertama kamu belajar tadi, kita ulang balik ni kesimpulan dia ni. Yang pertama tadi kamu belajar petua tangan kanan Ingat tangan kanan Fleming. Okey, untuk menentukan arah arus arah arus aruhan. Lepas tu kamu belajar hukum genggam. Itu kalau dawai lurus. Kalau dawai lurus, satu batang je dawai. Yang kedua tadi kamu belajar solenoid. Kalau solenoid macam mana? Kita pakai, kalau solenoid dia ada solenoid, ada gegelung dawai dan ada magnet lah. Okey, kalau situasi macam tu, kita pakai hukum genggaman tangan kanan dan dibantu dengan hukum Lenz. Ada dua hukum di situ. Itu kalau solenoid. Kalau gerakan melibatkan solenoid. Okey. Dan yang ketiga sekarang ini hukum Faraday. Faraday. Statement setiap hukum, setiap peraturan tu ini di bawah yang saya highlight ini sangat-sangat penting. Ni. Ini adalah kenyataan dia. Maksudnya kalau soalan minta nyatakan pernyataan hukum Faraday, ayat ini mesti sebiji sama. Magnitude DGE aruhan adalah berkadar terus dengan mesti sama. Jadi kamu kena ingat ini ayat dia ni. Okey. Berkadar terus sama erti dengan berkadar langsung jugalah. Jadi terus dengan langsung sama saja. Maksud dia yang belakang dengan yang depan ni mesti sama. Tak boleh kamu buat ayat sendiri, tak boleh. Kalau soalan minta nyatakan hukum Faraday. Sama juga dengan hukum Lenz tadi. Okey, hukum Lenz kalau soalan minta nyatakan hukum Lenz, maka kamu betul-betul kena ingat dia punya statement dia. Saya tak ingat ni di mana kedudukan dia, tapi kamu carilah di buku kamu tu. Lepas sudah. Okey, hukum Lenz. Adakah hukum Lenz? Dia punya statement dia. Tak ingat muka surat berapa. Dia perkataan menentang-menentang tu. Muka surat 159. Ni. Hukum Lenz menyatakan bahawa arus aruhan sentiasa mengalir. Ini pada solenoid sentiasa mengalir pada arah menentang perubahan flux magnet yang menyebabkannya. Ini magnet. Ini magnet tadi yang biru merah tadi tu. Yang menyebabkannya tu maksudnya magnet tadi. Okey? Yang sentiasa mengalir, yang mengalir itu pada solenoid lah, yang mengalir. Arus yang mengalir arus aruhan. Okey? Jadi itu adalah hukum-hukum yang terlibat ataupun yang disentuh dalam 4.2. Setakat yang ini boleh difahamilah hukum-hukum ni. Okey, tak apalah kalau tak dapat pun kamu tengok, ingat balik apa yang penting tadi praktikal itu Yang praktikal itu yang inilah ni.
Okey, sebab soalan ni dia tak susah ni. Soalan ni kita hanya pandai kita pandai guna hukum itu. Hukum lens cakap apa, hukum genggaman tangan kanan macam mana kita pegang. Okey, dan lukis saja anak panah arus kalau dia minta lah dalam soalan. Okey. Yang lain saya akan sentuh ataupun mungkin saya sentuh secara lalu-lalu begitu sejalan kot lain kali lah. Okey. Penjana arus terus dan penjana ulang-alik. Arus ulang-alik. Jadi dalam ini tak banyak sudah ni Jadi sama, okey. Sama macam 4.1 kalau kamu ingat dia ada motor kan? Kalau kamu ingat 4.1 dia ada motor arus terus, motor arus ulang-alik. Kenapa nama ni motor? Sebab ada bateri kan? Bila ada bateri, ada arus lah. Jadi arus yang menggerakkan motor. Macam kereta mainan apa-apa, jam kan ada motor dia. Jadi ada bateri, ada arus, maka motor bergerak lah. Okey. Tapi kalau 4.2 dia tak panggil motor, dia panggil penjana. Penjana arus terus, penjana arus ulang-alik. Sebab kita yang jana arus, kita yang gerakkan dia dulu, kita pusing dia dan baru ada arus. Contoh paling mudah, lampu mentol ataupun dinamo basikal. Kamu yang di basikal tu kan roda berputar kan. Jadi dinamo tu berpusing dia punya satu bahagian tu kan, dia berpusing, maka ada putaran, ada daya, maka ada arus mengalir yang menyalakan mentol. Okey. Jadi ni saya akan sentuh pada hari yang lain lah. Okey. Jadi setakat tu yang penting-penting tu je lah yang tadi lah. Okay, hukum-hukum tadi. Latihan tak payah buat apa-apalah, cuma kena faham itulah. Maksudnya kalau kamu tak faham, cuba fahamkan itu. Kehadiran saya ambil berdasarkan kefahaman kamu lah. Bukan berdasarkan faham. Maksudnya kalau kamu rasa kamu boleh faham, isilah kehadiran. Kalau kamu rasa was-was, tengok dulu rakaman nanti, baru isi kehadiran lah. Tapi kalau tak faham-faham pun isi jugalah kehadiran, sebab kamu hadir juga Google Meet kan. Okey, cuma jangan tertekan lah. Okey. Jadi ada soalan? Aisyah? Faiza, Jolly, ada soalan? Alah, belum sampai lagi giliran kamu pendek. Tak apalah jawab awal kan. Mia ada soalan? Yuki? Tiada. Okey, kalau tidak ada, rasanya situ sajalah kot. Okey, lain kali kita jumpa lagi hari Jumaat lah. Kalau tak ada program apa-apa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap, pasal ABC tu. Kejap Pezet, kamu stay dulu kejap. Tak apa. Tak apa. Sekejap saya buka dululah. Yang mana Ini. Okey, sama-sama. Okey, yang ini soalan kamu tadi tu. Yang pasal ABCD tu, tengok dia punya magnet sama dia tolak atau dia tarik tu kah? Ya, ada dua kita kira tengok dua. Yang pertama kita kena tengok kutub dulu. Okey, tengok kutub dulu. Bila tengok kutub, baru kita tengok masuk ke mendekati solenoid ataupun menjauhi. Mendekati solenoid ataupun mendekati maksudnya masuklah, ataupun menjauhi maksudnya larilah. Ada dua tu di situ. Boleh faham
Okey, yang tu itu yalah maksudnya mula-mula tak kutub, lepas tu tengok masuk ataupun keluar kan. Itu baru yang pertama. Yang kedua, hukum lens. Okey. Okey, yang pertama tadi kita tengok kutub dia ni U. Jadi kita genggam macam ni lah, U. Ya okey, ni U. Jadi kita bergerak ke arah solenoid, kan? Masuk ke solenoid. Jadi solenoid itu lens mengatakan bahawa dia akan menentang. Jadi di sini mesti jadi U juga. Di sini mesti U. Jadi kita genggam macam ni lah pula. Okey. Jadi arus macam ni lah. Tapi kalau keluar lain lah. Kalau keluar, kita gerak ke belakang, larikan diri. Cara genggam magnet sama. Cuma bila kita larikan diri, lens dia kata kutub sini dia tak jadi utara lagi. Dia akan jadi selatan. Dia akan cuba menarik. Sebab lens kata dia akan menentang apa-apa yang lain daripada kemahuan dia. Jadi dia kena menarik balik. Di sini akan jadi X lah. Jadi di sini akan jadi X. Di sini masih U lah. Di sini S. Di sini S, maka kita genggam macam ni. Maka arus dia macam ni lah. Arus dia adalah macam ni lah. Okey? Boleh? Okey, sama-sama. Yuki? Hai cikgu. itu Jaya Yuki? Iya. Okey, hai. Thank you cikgu. Okey, sama.